الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Puan Nazirah binti Muhammad Nazim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Yang berusaha Puan Nurlela binti Daud, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Yang berusaha Syed Nur Fariza binti Abdul Karim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Encik Izadi bin Ibrahim, Penolong Kanan Co-Kurikulum, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-guru, Staf Sokongan, para waris, serta semua murid Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, sekali lagi pada tahun ini, kita dapat melaksanakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Umum mengetahui bahawa akibat penularan COVID-19, maka majlis sambutan Maulidur Rasul pada kali ini terpaksa dilaksanakan dalam suasana norma baharu. Hadirin sekalian, tidak lain dan tidak bukan, sambutan Maulidur Rasul diadakan pada setiap tahun sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Meskipun baginda telah meninggalkan kita setelah sekian lama, namun ingatan dan perjuangan baginda sentiasa kita sanjungi dan sunnahnya
akan kekal subur dalam diri kita, insya-Allah. Untuk makluman semua, tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini adalah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Bunga mawar cantik tersemai dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada malam yang penuh bermakna ini, majlis menjemput Saudara Ali Firdaus untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Tes. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami menadah tangan pada malam ini bersempena Majlis Maulidur Rasul peringkat Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa bagi merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma antal hasibul jalil. Sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justru berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala usaha kami ini sebagai amal ibadah yang Engkau berkati. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran, hiasilah diri kami serta serikalah hidup kami dengan kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, peliharalah kami daripada melakukan penghinaan dan pendustaan terhadap Nabi akhir zaman. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasulmu dalam kehidupan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Jadikanlah majlis sambutan Maulidur Rasul ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami dan meningkatkan amal kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Saudara Ali Firdaus atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan menjemput Puan Nazirah binti Muhammad Nazim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, untuk memberi ucapan seterusnya merasmikan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah pada tahun ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda Nurakhillah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada yang membacakan doa tadi. Yang dihormati rakan-rakan pentadbiran, Cikgu Nurlela, Cikgu Nur Fariza, Cikgu Izadi dan semua guru kanan, guru-guru, staf-staf sokongan Smart J, ahli keluarga Smart J semua, para waris dan juga anak-anak putera-puteri Smart J sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia dan izinnya pada malam ini kita dapat bertemu secara maya dalam majlis pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa bagi tahun 1943 Hijrah. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara fizikal untuk meraihkan secara bersemuka ni, tapi walaupun dengan secara maya kita tetap mengadakan majlis ini
kerana ini sempena kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, junjungan besar Nabi kita. Jadi tema sambutan pada tahun ini seperti yang dinyatakan tadi iaitu Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Tema ni sangat sesuai, sangat bertepatan kerana merupakan satu motivasi kepada kita untuk meletakkan nilai Rabbani itu, iaitu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya, meletakkan dia di tempat yang paling tinggi dan mengingatinya dalam apa jua suasana, sama ada kita berada dalam keadaan gembira, dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah ataupun bila kita merasa kesedihan. Dan ini juga diinspirasikan oleh sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW itu sendiri, di mana banyak sifat-sifat mulia, sikap-sikap mulia Nabi Muhammad SAW akan menjadi tauladan dan mesti menjadi tauladan kepada kita, iaitu sifat yang benar dalam semua perkataannya, jujur, dipercayai, bijaksana dalam menyampaikan dakwah dan sentiasa menyuruh membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bertepatan dengan itu juga kita mestilah membesarkan sambutan Maulid Rasul ini. Bila kita membesarkan sambutan, kita merayakan sambutan ini, samalah seperti kita membesarkan Islam. Okey. Janganlah selalu kita membesarkan hari-hari seperti hari Valentine lah, hari April Fool lah, macam-macam hari lagi yang kita selalu disambut oleh anak-anak remaja sekarang. Jadi kalau bolehlah kita tukar andaian itu, tukar sambutan itu. Jadi kita adakan besar-besaran sambutan seperti yang macam malam ni lah kita buat perasmian. Jadi membesarkan hari-hari ini seperti kita, Nabi SAW ni merupakan satu nikmat dan rahmat kepada seluruh alam. Dan seperti hal yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, di mana maksudnya, dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Jadi justru itu kita sebagai umat Nabi Muhammad wajar untuk sentiasa mengenang perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Hasil perjuangan baginda serta pengorbanan sahabat-sahabat baginda itu, maka kita dapat mengucap nikmat iman dan Islam pada hari ini. Jadi saya haraplah dengan penganjuran sambutan Maulid Rasul ini, dan juga saya difahamkan ada banyak acara yang dilaksanakan oleh jawatankuasa, dan saya harap anak-anak dapat menyertainya, sebab saya pasti banyak bakat yang kita dapat cungkil daripada pengetahuan anak-anak yang berkaitan dengan sirah junjungan Nabi kita itu. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa penganjur, iaitu Panitia Pendidikan Islam dan juga Badan Dakwah dan Kerohanian Sekolah kerana dapat menjadikan sambutan ini satu realiti walaupun secara maya. Jadi saya sedikit pantullah yang disediakan oleh untuk tuan-tuan cikgu-cikgu yang disediakan oleh ustazah kepada kita. Luas perjalanan, luas pemandangan, mencari ilmu, merungkai rahsia, Muhammad Rasulullah Nabi junjungan menjadi teladan umat manusia. Rasulullah utusan mulia, kisah hidupnya penuh cabaran, menyebar Islam seantero dunia, membawa kita cahaya kebenaran. Jadi akhir kalam saya dengan ucapan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini merasmikan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa bagi tahun 1443 Hijriah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Diharapkan kita dapat mengambil iktibar dan memanfaatkan ilmu yang telah dikongsikan oleh Tuan Pengetua sebentar tadi. Berkat rimbunnya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah bererti,
Isikan akal dengan ilmu. Masa yang ditunggu sudah tiba. Guru-guru dan para murid yang dirahmati Allah sekalian, ayo kita singkap kembali sejarah hidup dan perjuangan junjungan besar kita dengan menghayati tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Kadir Talib bin Mustafa. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua, Tuan Haji Nazrul bin Ahmad Nazim. Yang berusaha penolong kanan, Puan Nolila Daud. Penolong kanan Cikgu Izadi, Cikgu Fariza, khususnya guru-guru kanan dan rakan-rakan guru dan serta anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-samalah kita manjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang penuh barakah ini kita dipertemukan dalam dunia maya ini semata-mata atas kecintaan dan rasa kerinduan kita ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastinya saat-saat yang ditunggu-tunggu setiap tahun, tarikh yang begitu dekat di hati kita sebagai umat Islam, iaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ingatan itu kembali menyegar dan menyemarakkan rasa cinta sayang kita kepada Rasulullah, manusia agung yang telah mempertaruhkan kehidupan baginda semata-mata untuk membawa manusia, khususnya umat Islam akhir zaman, agar mereka selamat dengan kehidupan dunia ini dan menjalani kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya dan akhirnya mendapat balasan syurga Allah Ta'ala di akhirat. Sebagaimana dalam ayat Al-Quranul Karim, apa yang Allah telah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Suraqallahul azim. Suratul Bayyinah. Dalam ayat ini maksudnya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Guru-guru dan anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini Ustaz mengisi ruang masa yang ada, bukanlah banyak sangat apa yang Ustaz nak sampaikan. Mungkin juga Ustaz menyentuh secara tak langsung junjungan besar Nabi Muhammad. Apa yang mungkin Ustaz kaitkan itu meliputi semua peringkat lah. Peringkat di kalangan kita, guru-guru yang dewasa, peringkat di kalangan anak-anak pelajar serta para ibu bapa lah. Jadi apa yang kita sebutkan, demikian juga apa yang pengetua dalam ucapan perasmian sambutan Nabi Rasul itu, bagaimana sambutan yang kita adakan sebegini rupa ada sesuatu bentuk bid'ah yang hasanah. Benda yang kita adakan itu untuk tujuan kebaikan. Kerana senario masyarakat Islam kita hari ini memang terdedah dengan zaman fitnah. Zaman kehidupan budaya-budaya luar menyemarak cara hidup anak-anak muda Islam. Kadang-kadang kita lebih kenal yang bukan Islam, cara hidup orang bukan Islam, terutamanya artis-artis barat ataupun orang-orang yang tidak beriman pada Allah, berbanding dengan kita mengenali Rasulullah dan juga para sahabat serta ajaran Islam itu sendiri. Jadi sebab itu bila ada sambutan Madhur Rasul, khususnya di kalangan anak-anak pelajar sekolah, maka sedarlah kita dalam perjalanan hari demi hari yang kita lalui, maka kita akan temui satu hari yang dianya berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Hari itu hari yang disambut seluruh isi alam ini
sehingga ia mencurahkan rahmat Allah Ta'ala ke seluruh alam sehingga ke hari kiamat, iaitulah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi bila mana kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman, kehidupan yang kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, dugaan dan pancaroba ini, kita pasti akan menghadapi situasi-situasi yang menyebabkan sesuatu cengkaman dalam suasana yang kadang-kadang kita sukar untuk keluar daripadanya. Maksud Ustaznya adalah pengaruh-pengaruh persekitaran kita. Memang hari ini tentulah kita sudah maklum media massa. Bukan lagi kita bercakap tentang filem-filem, drama-drama dalam TV, tapi dengan kecanggihan teknologi, dengan YouTube, dengan internet, dengan paparan berbagai-bagai laman web, itulah yang kadang-kadang menyebabkan bagaimana sukarnya kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Bahkan ada segelintir di kalangan kita, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad, kita dah lupa kewajipan kita, tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita sebenarnya. Di mana Rasulullah telah menyampaikan satu mesej penting, amanat kepada kita seluruh manusia, misi kehadiran manusia sebenarnya ke atas dunia atau bumi ini. Walaupun kita lihat dalam kehidupan yang ada kita ni, pelbagai pekerjaan, pelbagai urusan, pelbagai kesibukan yang kita buat, tapi apa misi utamanya? Iaitulah kita dituntut untuk bertanggungjawab mengimarahkan bumi Allah ini sebagai khalifatullah dalam erti kata ubudiyah. Dalam makna kata ibadat kita kepada Allah Ta'ala itu ialah perkara asas yang perlu dilaksanakan. Inilah ditegaskan apa yang Rasulullah telah bacakan dan sampaikan kepada sekalian para sahabat dengan turun ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Maksudnya Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Baik. Jadi guru-guru dan para waris serta anak pelajar sekalian, bila mana kewujudan dan kehidupan kita sedang bergerak berjalan di atas muka bumi ini, maka situlah bagaimana gangguan-gangguan, terutamanya gangguan syaitan, iblis dan gangguan kehidupan manusia-manusia yang kufur kepada Allah telah menjadikan kita telah lari daripada perjalanan hidup yang sebaiknya. Maka sebab itu Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi memperingatkan kita hakikat perjalanan yang perlu dilalui sebagai hamba Allah ini. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelahiran baginda, tujuannya untuk menyampaikan, untuk menerangkan bagaimana corak hidup, gaya hidup yang sepatutnya dilaksanakan oleh kita semua. Sebab itulah apa yang disebutkan oleh para ulama, kehidupan Rasulullah itu sendiri adalah gambaran manusia yang tidak ada bandingannya, yang perlu dicontohi agar kehidupan kita bahagia, baik di alam dunia ini dan jaminan untuk baik bahagia di akhirat nanti. Sebab itu Rasulullah sendiri
bersabda menegaskan bahawa bagaimana Rasulullah sebut innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq atau kama qala. Sesungguhnya aku dilahirkan. Nabi Muhammad kata aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tujuannya untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Jadi guru-guru, para waris dan anak-anak pelajar sekalian, situasi yang mencengkam kehidupan kita sekarang ini tidak lain tidak bukan kita bercakap soal kelakuan, tingkah laku, akhlak yang sudah tidak lagi mencerminkan satu nilai hidup yang baik. Kerana pengaruh-pengaruh kehidupan masyarakat barat ataupun golongan manusia yang kafir ataupun yang tidak beriman pada Allah. Maka di sinilah inipati ajaran Islam yang Rasul bawa, khususnya akhlak baginda, tingkah laku Nabi itu sendiri dalam segala urusan kehidupannya. Maka sebab itulah dipaparkan bagaimana sifat-sifat terpuji yang Rasul tunjukkan kepada masyarakat Arab Mekah di permulaan Islam lagi. Rasulullah telah memperlihatkan sifat yang jujur dan amanah. Bagaimana sukanya kita nak memelihara sifat jujur dan amanah terhadap sesuatu perkara yang diberi kepercayaan kepada kita. Tapi Nabi telah membuktikan. Walaupun Nabi dikala usianya masih muda, seorang pemuda Mekah, Nabi telah bagi tempat kepercayaan masyarakat Arab Quraisy Mekah untuk menyimpan barang-barang mereka, untuk meletakkan sesuatu barang berharga sementara mereka keluar untuk berniaga ataupun pergi musafir, dan bila mereka kembali melihat sendiri bagaimana harta barang mereka tetap terpelihara dan diserahkan dengan keadaan yang baik. Maka disitulah Nabi diangkat gelaran yang agung Al-Amin, seorang manusia yang beramanah. Bukan mudah. Anak-anak pelajar sekalian, bukan senang nak dapat gelaran Al-Amin. Kamu sendiri barangkali kita kata diuji sikit benda, kita dah mula tak dapat nak menunjukkan satu sifat tanggungjawab dan amanah kita. Luar sikit daripada ayah kita, mak kita, kita dah tak jujur dan amanah. Luar daripada pandangan guru, kita dah buat benda-benda yang melanggar peraturan sekolah. Sedangkan bila sifat amanah itu, bagaimana nilai keyakinan, kepercayaan, dia perlu membuat baik kerana di sana ada yang maha melihat. Bukan nanti ada CCTV, tetapi maha melihat segala pelakuannya, perbuatannya tadi, di mana dia akan dipertanggungjawabkan dan menerima balasan. Jadi sifat utama yang cuba Ustaz nak sentuhkan, iaitulah sifat Al-Amin itu perlu ditanam, dibajai dan diperkemaskan dalam diri kita semua, khususnya anak-anak pelajar Smart J yang disayangi sekalian. Guru-guru, para waris dan anak pelajar, jadi bertitik tolak dengan kelihayan Rasulullah inilah. Bila mana kita mengadakan sambutan, kita perlu melihat balik sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Malah kita kena membaca balik buku-buku sirah, riwayat hidup Rasulullah. Bagaimana kita nak kenal seseorang tu? Melainkan kita kena membaca gaya hidupnya, cara hidupnya, barulah kita kenali seseorang. Maka mana mungkin seseorang dapat mengenali Rasulullah kalau dia sendiri tak pernah membaca sirah ataupun mendengar ceramah tentang sirah Nabawiyah ataupun perjalanan hidup Rasulullah, bermula daripada baginda dilahirkan, ketika baginda kanak-kanak, remaja. Dalam gambaran kehidupan Rasulullah itu, memanglah Allah Ta'ala yang membentuk suatu bentuk kemuliaan. Rasulullah dididik, diasuh bukan oleh manusia, tetapi situasi yang dididiknya Rasulullah itu dengan pedoman yang Allah Ta'ala telah uruskan. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Atau kama qala. Rasulullah sebut bahawa
Aku diajar adab mulia oleh Tuhanku. Maknanya kata kelakuan, kecenderungan, segala kehendak-kehendak Nabi itu terurus di mana Allah Ta'ala telah mengatur perjalanannya. Sebagai contoh, barangkali kalau kita tengok zaman muda Rasulullah, penduduk Mekah memang ketika Rasulullah belum diangkat sebagai Rasul, diangkat sebagai Rasul ketika usia yang 40 tahun. Tapi situasi Rasulullah di usia remajanya, pemudanya, sedangkan kota Mekah pada masa itu golongan masyarakat kafir musyrikin, yang terkenal dengan budaya jahiliah mereka. Budaya jahiliah mereka malah yang pertama sekali mereka memang sembah berhala, mereka minum arak, dan mereka terlibat dengan berbagai maksiat. Namun Allah Ta'ala memelihara baginda Nabi daripada segala kelakuan-kelakuan tersebut. Nabi tidak teringin, Nabi tidak cenderung, Nabi tidak terpengaruh, tidak terikut dengan perbuatan-perbuatan buruk. Allah mengilhamkan pada ukuran Nabi perkara yang dibuat oleh mereka itu benda yang tidak bermanfaat, benda yang merosakkan. Maka sesekali Nabi tidak menjadikan hidup dia berpoya-poya, menagih arak dan sebagainya. Walaupun arak itu adalah minuman biasa di kalangan masyarakat Arab, Quraisy Mekah. Allah Ta'ala pelihara. Jadi situasi hari ini, kita yang ada sekarang ini, anak-anak pelajar sekalian, yang nak didik, yang nak mengasuh kita sebenarnya bukan lain melalui proses apa yang telah diajar oleh Rasulullah, berpandukan Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah atau Hadisun Nabawi. Jadi dua perkara ini khususnya dalam pendidikan Islam itu sendirilah. Sebab secara tak langsung semua ibu bapa, semua guru akan mendidik, mengajar anak-anak kita. Segi tingkah lakunya, segi perangai. Namun lebih terperincinya lagi, dalam membentuk syakhsiah akhlak ini ialah berteraskan keimanan itu, tentulah mata pelajaran tauhid ataupun akidah dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dan di sana juga ada mata pelajaran akhlak Islamiah. Jadi pendidikan apa yang diasuh, disampaikan oleh guru-guru, semuanya bagaimana bimbingan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bagaimana Allah menyebutkan kepada baginda Nabi SAW dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Ayat ini tegas bagaimana Allah menceritakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, diri Nabi Muhammad itu dan cara hidup, kelakuan, perbuatan, sifat Nabi Muhammad itu adalah sesuatu akhlak perangai yang terpuji. Jadi barang tentu kita perlu menghayati dan juga berusaha mendalami sifat-sifat akhlak baginda Nabi. Dalam kata lain, bagaimana kita melihat ajaran Islam dalam membentuk akhlak yang terpuji. Tentulah kita faham akhlak yang terpuji sebagai as-sifatil mahmudah, sifat-sifat terpuji yang ada pada Nabi SAW itu sendiri. Sifat Nabi yang bercakap benar, sifat Nabi yang sifat amanah, sifat Nabi yang tidak sombong, sifat Nabi yang mesra dalam bergaul dengan para sahabat. Ini sifat-sifat terpuji yang Nabi sedia menolong orang miskin. Sifat Nabi yang suka menderma dan bersedekah. Sifat Nabi yang tidak memilih kasih orang yang cacat, orang yang segak dan sebagainya dalam pergaulan. Kerana Nabi melayani manusia itu bagaimana yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Setiap orang tu ada kelebihan dia. Maka sifat-sifat terpuji itu, anak-anak pelajar sekalian,
perlulah ada dalam diri kita. Tentu kamu dalam pergaulan dengan rakan-rakan, pada zahir ukuran mungkin ada kawan-kawan kita yang nampak lebih kaya, ada kawan-kawan yang nampak lebih handsome, lebih cantik, lebih segak, ada kawan-kawan yang macam dia putih. Sebaliknya pula ada yang dia cacat sikit ataupun nampak hitam sikit, nampak dia miskin. Sebenarnya kita tak boleh menilai pada ukuran tersebut. Kerana sebenarnya setiap orang itu potensinya, kebolehan, kepandaian dia ada yang Allah anugerahkan yang tidak ada pada orang lain. Sebab itu kita telah panggil OKU ni bagi apa? Bukan orang kurang upaya. Kan, tapi orang yang istimewa. Dan mereka ada sesuatu kelebihan-kelebihan. Maka bandingan antara pelajar juga sepatutnya tak boleh kita menggelar kawan-kawan kita, menghina kawan-kawan kita, mencaci kawan-kawan dan sebagainya. Itu secara langsung Rasulullah telah menunjukkan satu sifat yang terpuji dalam hubungan yang baik antara satu sama lain. Jadi kaitan dengan ayat Ustaz baca tadi, bagaimana Rasulullah itu membentuk satu persembahan hidup manusia yang kita perlu jadikan bagi dia sebagai role model, contoh teladan, insan misali. Jadi bagaimana corak hidup Rasulullah untuk membawa keadaan yang sempurna. Tentulah Allah Ta'ala memilih Rasulullah tadi agar kehidupan manusia semua akan mendapat kebahagiaan, mendapat keseronokan, mendapat kesejahteraan. Sebaliknya, kalau ada berlaku sifat-sifat yang keji atau sifatil mazmumah dalam masyarakat, itu amalan yang berlaku dalam masyarakat jahiliah. Sifat sombong, takabur, suka berkelahi, suka bergaduh, suka mencaci maki, menghina orang, ataupun kita kata memandang rendah pada wanita-wanita khususnya, ataupun menyiksa hamba-hamba miskin. Maka sifat-sifat itu yang dilarang dalam Islam. Sifat-sifat itu tidak sekali-kali dibenarkan dalam Islam, dan Rasulullah telah membetulkan cara hidup yang sebaiknya, yang tidak melihat pada lahiriah manusia, tapi melihat di sudut keimanan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sudut hadis Rasulullah yang lain juga menyebutkan bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa paras kamu, kekayaan kamu, kesenangan kamu, tetapi Allah menilai di segi keikhlasan hati kamu dan juga amal kebaikan kamu. Pada sekalian, sesuaian dengan perimbangan kehidupan kita sendirilah. Dari segi anak-anak pelajar sama pelajar-pelajar, kita sebagai guru-guru di kalangan guru-guru, pasti kita akan melihat adakah di sudut kebendaan semata-mata yang kita menilai kebaikannya, ataupun di sudut kebaikannya, di sudut keikhlasannya yang sepatutnya lebih kita hargai rakan-rakan di kalangan guru dan juga demikian juga para waris sekalian. Baik, jadi di penghujung tazkirah ni, masa saya tak panjang sangat. Jadi apa yang saya nak kaitkan juga anak-anak pelajar sekalian, bila mana kita menyambut Maulid Rasul, amalan secara praktikalnya ialah banyakkan berselawat. Itu cara cinta kasih pada seseorang, kita akan sebut nama dia. Maka cinta kita pada Rasulullah, maka kita perbanyakkan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada amalan yang Allah Ta'ala perintahkan manusia seluruhnya untuk melakukannya, yang Allah Ta'ala sendiri yang membuatnya, melainkan selawat. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka kita sebagai orang Islam yang beriman pada Allah, tidak ada lain perkataan, ucapan yang paling baik, lebih-lebih lagi pada bulan Rabiul Awal, lebih-lebih lagi
pada sambutan Madul Rasul ini, maknanya kita perbanyakkan basahi lidah kita dengan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimatun thayyibah, ni kalimah yang baik. Kalimah ni kita sebut nampak kosong, hakikatnya beratnya ganjaran amalan itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan membawa barakah, membawa kebaikan. Satu benda yang kita pegang dengan kita berselawat. Umpamanya seorang ibu yang memasak nasi, memegang beras dengan membasuh nasi tadi dengan berselawat. Nasi dimasak memberi barakah pada ahli keluarga yang memakannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kelebihan yang sebenar yang berlaku. Contohlah. Apatah lagi semua urusan, semua pekerjaan, kita mula nak baca buku anak-anak sekalian, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku tadi. Kita nak mula membawa kenderaan, guru-guru sekalian, kita nak mula membuat satu tugasan-tugasan yang kita buat, maka biasakan, amalkan. Di sebalik itu juga Allah SWT telah memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya maratan fa sallallahu alaihi biha asyran. Rasulullah bagi tahu kat kita apa yang telah Allah sampaikan kepada Rasulullah. Apa dia? Sesiapa yang berselawat ke atas aku sekali, sebut nama Nabi, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Mana Allah akan memberi rahmat kepada dia 10 kali ganda. Tu bukan sekali pun. Jadi pastinya jadikanlah kehidupan kita mencontohi akhlak Rasulullah. Lebih-lebih lagi apa yang ditunjuk ajar oleh guru-guru ni, oleh bapa pada anak-anak, semuanya tidak lari daripada nilai-nilai murni, nilai-nilai baik itu yang berasaskan kepada ajaran Islam lah. Kita orang Melayu, orang Islam ni, mak kita, ayah kita, kan, guru-guru kita, bimbingan kita tu sebenarnya pada landasan agama. Kan, semuanya terasuh dengan didikan daripada ustaz-ustaz, ustazah, tuk-tuk guru di peringkat sekolahan kita dulu. Sekarang kita pula mendidik anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita, dan insya-Allah anak-anak pelajar Smart J adalah anak-anak yang akan sentiasa dipupuk, dibajai dengan sifatil mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan kita mengharapkan mereka menjadi anak-anak yang berjaya, bukan hanya kejayaan segi pencapaian akademik semata-mata, tetapi kejayaan mereka keluar sekolah ini melahirkan mereka sebagai anak-anak yang mempunyai akhlak yang terpuji, yang mengenang jasa guru-guru yang telah berkorban masa tenaga mendidik mereka, dan mereka juga berbakti semula kepada sekolah. Kan, berilmu dan berbudi, itu moto sekolah pengajian selamat jiwa ni. Dan alhamdulillah, Ustaz percaya kita semua tetap menerapkan nilai-nilai tersebut, dan benda itu bukan benda lain, benda yang datang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi anak-anak pelajar sekalian dan para guru serta para waris sekalian, pengisian sedikit tazkirah yang dapat saya sampaikan. Benda tu sebenarnya saya pun tak susun secara teratur. Sebenarnya apa yang saya ada dalam kepala saya lah, apa yang saya ingat, disudut nak menyampaikan tazkirah ni untuk sama-sama anak-anak pelajar dan para guru sekalian, boleh kita mengambil sikit lah apa yang bermanfaat. Di sudut cintai Rasulullah tu, rumusannya, kesimpulan tadi bermula dengan kita menanam sifat amanah dalam diri. Bagaimana sifat Al-Amin ada pada Rasulullah, sifat Al-Amin itulah perlu ada kepada umatnya, khususnya di kalangan anak-anak pelajar sekalian. Kemudian sifat-sifat yang terpuji yang ditunjuk Rasulullah, bercakap benar, tidak sombong, tidak takabur, merendah diri, menghormati bapa, menghormati guru tu, anak-anak pelajar lakukanlah, amalkanlah dalam kehidupan seharian. Insya-Allah keberkatan ilmu dan kejayaan akan bersama anak-anak pelajar dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, jadi itu yang Ustaz sampaikan, dan Ustaz nak teruskan juga apa yang diamanahkan kepada Ustaz, iaitulah untuk memaklumkan acara-acara yang akan diteruskan sempena dengan sambutan Madul Rasul peringkat sekolah, untuk pengetahuan para guru, para waris dan anak pelajar sekalian. Jadi bermula dengan pelancaran pada malam ini, tarikh 18 bulan 10. InsyaAllah
kita akan teruskan lagi dengan aktiviti kita, iaitulah selawat harian. Selawat harian ni iaitu yang kita katakan hati dan lidahku untuk namamu ya Muhammad. Semakji berselawat 1,000,000 kali. Jadi yang ni melibatkan semua anak-anak pelajar semakji. Yang kita targetkan anak-anak pelajar ni paling kurang sehari semalam tu 180 kali berselawat dalam tempoh 10 hari. Bermula daripada 19 hari bulan sehingga 29 hari bulan. Jadi anak-anak pelajar semakji berselawat. Sebanyak paling kurang 180 kali ataupun 200 kali, maka kita capailah 1,000,000 selawat dalam tempoh 10 hari. InsyaAllah bakal lebih. Bahkan di sana juga ada hadiah. Anak-anak pelajar yang berselawat lebih banyak daripada orang lain. Tak apa. Dalam tempoh 10 hari ini, sempena bulan Rasul, dia boleh berselawat lebih banyak pada orang lain. Kita ada hadiah istimewa untuk anak pelajar. InsyaAllah. Pada situasi yang kita nak menghidupkan suasana madrasah itu, lebih-lebih lagi amalan selawat itu sendiri. Baik, khususnya ada aktiviti kita tayangan filem kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditayangkan untuk pelajar. Kemudian khususnya ada penyertaan program tazkirah secara online aplikasi Zoom, iaitu ceramah yang dianjurkan oleh Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, yang telah melalui Jabatan Pendidikan untuk anak-anak ikuti program tersebut, iaitu pada 19 hari bulan esok hari. Jadi pada pukul 6 petang boleh buka linknya yang telah diberikan, yang disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah tentang perang Ahzab, kaitan itu. Jadi sirah nabawiyah. Jadi anak-anak pelajar ikuti bagaimana perjuangan Rasulullah pada pukul 6 petang besok. Kemudian ada pertandingan kuis online. Yang ni pada 20 hingga 29 bulan. Dalam tempoh tu ada pertandingan kuis online sirah Rasulullah yang disertai oleh anak-anak pelajar Form 1 hingga Form 5. Kemudian pertandingan tazkirah pendek perihal Rasulullah, ni rakaman video boleh buat dalam tempoh 10 hari itu, 20 hingga 29 hari bulan 10. Kemudian acara pertandingan yang ketiganya ialah pertandingan alunan selawat solo. Rakaman solo kamu buat, kamu boleh hantar. Ada link yang telah disediakan, iaitu pada 20 hingga 29 hari bulan. Kamu kena daftar di situ. Kemudian yang terakhir pertandingan bercerita kisah Nabi. Rakaman video juga. Ini lebih kepada anak-anak pelajar Form 1, Form 2. Cuba masuk, buka buku-buku kisah Nabi-Nabi, latih diri kamu bercerita dan buat rakaman bergelok, hantar pada pihak Jawatankuasa Sambutan Madrasah, panitia pendidikan Islam lah. InsyaAllah. Jadi itulah di antara yang kita cuba nak hidupkan suasana sambutan madrasah secara maya, secara online ini, agar semarak cinta Rasul itu terus bersemarak ataupun terus ada dalam diri anak-anak pelajar sekalian. Itulah sikit yang dapat Ustaz sampaikan, tazkirah dan makluman tentang acara sepanjang tempoh madrasah peringkat sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Syukran jazilan diucapkan kepada Ustaz Abdul Kadir atas tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah, segala ilmu yang telah diberi dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian dalam usaha untuk menjadi umat yang lebih sempurna. Sebagai kemuncak majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama mendengar alunan persembahan burdah selawat oleh Saudara Muhammad Syazza Ilmin bin Syikiman Mansur, jemputan khas daripada bekas pelajar Maktab Mahmud Merbuk. Untuk itu, diminta para hadirin agar dapat berselawat bersama-sama. Dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi Boleh dengar? wabarakatuh. InsyaAllah kita berselawat bersama-sama untuk memperbesarkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا، لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إذ قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إذ قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والرسول. كل رجعنا بكل خير واجتمع الخلق والرسول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله. عند المسيئين قد جاءوا بذنبي أستغفرون الله. سيدنا النبي الله الله الله. سيدنا النبي الله الله الله. سيدنا النبي الله الله. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا.
قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا نور الجمال بدار من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا wahai perindu Mustafa kabarlah detik gembira wahai perindu Mustafa kabarlah detik gembira dengan penuh cinta di hati nurani yang suci beruntung perindu Mustafa beruntung perindu Mustafa ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الله 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 الله
كنز الكرام مولى نعم هدي الأمم بشريعته أزكى النسب أعلى الهسب كل العرب في خدمته سعد الشجر شقها هاجر شق القمر بإشارته الله 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 يا الله 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 يا الله الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الله 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 يا جمال النبي يا هنان النبي يا جمال النبي يا هنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا جمال النبي يا هنان النبي يا جمال النبي يا هنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا جمال يا جمالون سيدنا النبي يا جمالون يا جمال يا جمالون سيدنا النبي يا جمالون رسول الله نور قد تلاله يا جمال وقلب العاشقين إليك ماله يا جمال رسول الله نور قد تلاله يا جمال وقلب العاشقين إليك زرور يا جمال يا جمالون سيدنا النبي يا جمالون يا جمال يا جمالون سيدنا النبي يا جمالون orangnya tenang, wataknya tenang, hatinya lapang, dadanya bidang. Orangnya senang, wataknya tenang, hatinya lapang, orangnya senang. Seperti baginda tiada bandingan ya Jamalu. Lemahnya lisan hendak menyifatkan ya Jamalu. Walau berhimpun seluruh rupawan ya Jamalu. Hanya baginda Nabi yang the only one. Ya Jamalu ya Jamalun Sayyidina Nabi ya Jamalun ya Jamalu ya Jamalun Sayyidina Nabi ya Jamalun Ya Hananin Nabi ya Jamalin Nabi Ya Hananin Nabi ya Jamalin Nabi Wallahil Azim ya Nas غير النبي يا جمال النبي يا هنان النبي يا جمال النبي يا هنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syazza Ilmin bin Syakiman Mansur atas persembahan burdah selawat itu tadi. Para hadirin yang menyertai majlis pada malam ini boleh mengisi link kehadiran yang telah dikongsikan di ruangan komen. InsyaAllah, sijil akan diberikan sebentar nanti. Dengan berakhirnya bacaan selawat itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Alhamdulillah, majlis yang kita rencanakan telah berlangsung seperti mana yang telah dirancang. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis kita pada malam ini, sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Saya juga ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kesilapan, kekurangan sepanjang mengendalikan majlis pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulang kita membawa ilmu, tingkatkan iman di dalam dada. Marilah sama-sama kita akhiri majlis pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua.